seterusnya, saudara K, saudara K, apa yang saya ingin tekankan di sini, bolehkah saudara terangkan dengan lebih lanjut apa peranan Matuf di dalam industri otomotif dan cabaran-cabaran di dalam industri otomotif di dalam norma baru? Maknanya peranan yang dimiliki oleh Matuf, dan kita tahu sekarang kita dalam orang kata norma baru, mungkin otomotif sendiri dalam industri otomotif ini telah orang kata menetapkan apa itu norma baru dalam industri. Dan saya ingin kalau boleh saudara sentuhkan sedikit tentang dasar otomotif negara dalam menghadapi cabaran ini. Silakan saudara K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator, saudara saya yang saya hormati saudara Rudi, dan juga panel-panel, ahli panel saudara Sazwan dan juga saudara Gopal. Tentang soalan yang telah dikemukakan tadi itu berkenaan dengan peranan Matuf dalam menangani isu COVID ni di peringkat industri. Apa yang Matuf telah mainkan peranan pada ketika ini, kita sentiasa berhubung rapat dengan kesatuan-kesatuan gabungan dan kita sentiasa meneliti apa-apa masalah yang timbul ataupun yang cabaran yang mereka hadapi, dan kita memberikan khidmat nasihat apa yang perlu mereka lakukan. Okay. Namun begitu, sehingga hari ini kita tidak menerima maklum balas yang negatif daripada kesatuan-kesatuan gabungan. Okay. Sebab norma baru ni ditetapkan oleh pihak kerajaan dan dikuatkuasakan pada semua industri yang telah diberikan kebenaran untuk beroperasi. Okay. Namun begitu, pekerja-pekerja menghadapi beberapa cabaran. Yang pertama dia, kalau kita lihat SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, yang mana menetapkan 30% pekerja mesti berhemat daripada rumah. Okey. Perkara itu boleh dilaksanakan hanya pekerja-pekerja yang berada di pejabat. Sedangkan apa yang kita tahu, di kilang-kilang otomotif ni 30% saja pekerja yang bekerja di pejabat. Selebihnya adalah pekerja direct yang membuat kerja di production line. Jadi untuk mengurangkan 30% pekerja daripada production line tu agak susah. Sebab production line ni tak ada istilah kita bekerja dari rumah. Kalau bekerja dari rumah, tak jadilah kereta tu, kan? Tapi pekerja-pekerja di peringkat pentadbiran, okay, dan sokongan yang lain, mereka boleh. Okay. Namun begitu, apa yang saya lihat di sini, SOP untuk kita gilirkan orang 30% bekerja dari rumah, okay, tidak terpakai kepada pekerja-pekerja pengeluaran. Jadi benda ni nampak macam satu diskriminasi. Okay. Diskriminasi kepada pekerja-pekerja pengeluaran. Mereka tetap kena hadir. Okay. Dan sedangkan sahabat-sahabat mereka yang lain yang bekerja di pejabat, mereka ada peluang untuk 1 ataupun 2 hari dalam tempoh seminggu mereka berada di rumah. Sedangkan gaji mereka tak pernah dikurangkan pun. Faedah mereka tetap sama. Jadi itu ada macam satu diskriminasi kepada pekerja-pekerja pengeluaran. Jadi cadangan saya kepada pihak kerajaan, supaya SOP untuk kita mengasingkan pekerja 30% bekerja dari rumah ni, kita mansuhkan dan kita beri kelonggaran ataupun budi bicara kepada pihak-pihak syarikat atau majikan untuk menilai sendiri siapakah pekerja yang patut bekerja dari rumah dan siapakah yang patut berada di tempat kerja. Sedap kalau mereka berada di rumah pun, kebanyakan situasi yang kami alami lah. Okay. Apabila sesuatu perkhidmatan sokongan yang kita perlukan, mereka tak ada di pejabat. Okay. Kita hanya berhubung melalui telefon, okay, dan mereka hanya memberikan arahan daripada rumah. Sedangkan kita tak boleh nak melihat sendiri apa benda yang mereka buat. Okay. Jadi sepatutnya sama ada pekerja tu boleh bekerja dari rumah atau bekerja di tempat kerja ditentukan sendiri oleh pihak majikan, asalkan mereka majikan menyediakan satu tempat kerja yang sesuai dan mempunyai penjarakan fizikal yang nyata lah. Okay.
tentang dari segi tempat rehat, okey. Kalau kita masuk di kilang-kilang, tempat rehat semua sudah kita ubah sesuai, okey. Maknanya tak boleh nak berlonggo ramai-ramai satu meja ada 4 orang saja kan. Sampai kan tempat isap rokok pun ada petak-petak yang kita sediakan, orang kat situ saja boleh berdiri. Kalau dah petak tu dah penuh, orang lain tak boleh isap rokok. Jadi itu dah cabaran dia kan. Bagi perokok-perokok ni. Norma baru. Norma baru, hati dah ambil norma baru. Okey. Jadi cuma cadangan saya kepada kesatuan-kesatuan gabungan ni, dalam keadaan sekarang lah. Sebab rata-ratanya kita tengok tidak ada satu peruntukan di dalam CA mereka berkenaan dengan apabila berlaku situasi seperti ini di mana pekerja perlu dikuarantinkan. Bagaimana dengan gaji mereka? Ya betul, setakat hari ini kita tak dengar daripada kesatuan-kesatuan gabungan bahawa gaji pekerja mereka dipotong apabila dikuarantin. Tidak, memang betul. Sebab itu ada arahan daripada kerajaan dan majikan mereka patuh, Tapi yalah, kita tahu industri otomotif agak besar, tetapi kita tak tahu apa yang berlaku pada industri-industri kecil, yang mana mereka tetap dipotong gaji, dipotong allowance, kelayakan cuti tahunan mereka pun berkurangan. Jadi perkara-perkara ini perlu kita masukkan di dalam perjanjian bersama, yang mana kita memperuntukkan jika berlaku sesuatu keadaan seperti ini, pekerja tidak boleh diputus. Sebab kita tak tahu pada masa akan datang, adakah kerajaan akan membuat ketetapan seperti ini, kita tak tahu. Dan mungkin pandemik yang akan datang tak sehebat seperti ini, seperti mana berlaku yang lepas ni, SARS. Bila SARS tu ada orang yang kena kuarantin, tetapi tak berlaku di tempat kita, Jadi itu sebab daripada SARS tu kita minta kejadian seperti ini, kita minta supaya kesatuan-kesatuan gabungan mewujudkan satu terma di dalam perjanjian bersama apakah yang akan berlaku pada pekerja bila berlaku seperti ini. Itu setakat norma barunya. Dan soalan kedua tadi tentang dasar otomotif negara, saya amat tertarik dengan perkara itu dan memang saya selalu fikirkan. Dasar otomotif negara ni telah lama diperkenalkan, sejak zaman BN dulu, lepas tu PH ada perubahan sikit. Itu sekarang PN ni tak ada apa-apa perubahan pun dan tak ada apa-apa review. Cuma saya nak sentuh di sini, apabila sesuatu dasar yang dibina oleh kerajaan, yang diwujudkan oleh kerajaan, kalau ianya tidak berkaitan dengan dasar perburuhan, mereka tak akan libatkan organisasi pekerja. Kalau dasar perburuhan, ya kita memang libatkan kerajaan akan melibatkan pekerja, berikan NTUC lah. Dia ada NLST, ada jawatan kuasa itu, jawatan kuasa ini. Tetapi dasar-dasar lain, saya tak lihat bahawa organisasi pekerja dilibatkan. Apabila mereka membentuk dasar-dasar ini, hanya kepada pemain-pemain industri saja yang mereka panggil. Itu sebabnya kita sebut bahawa pemain industri ini kita kena reward balik ataupun kita istilahkan semula siapa dia pemain industri ni. Kita tak boleh kata syarikat ini sebab syarikat ni syarikat berkaitan otomotif, so dia adalah pemain industri. Memang betul dia pemain industri, tetapi kita sebagai pekerja adalah pemain utama juga dalam industri. Sebab kalau syarikat company saja ada, pekerja tak ada, siapa yang nak menjalankan industri itu? Tentu pekerja. Itu sebabnya saya tekankan di sini bahawa pekerja juga adalah pemain utama di dalam industri dan perlu dilibatkan dalam membentuk dasar-dasar ini. Sebagai contoh kita tengok, apabila dasar otomotif negara ini pertama kali diperkenalkan, saya tak ingat dalam 3-4 tahun yang lepas. Mereka, saya baca, mereka cuba, kerajaan cuba mewujudkan bahawa Malaysia ni sebagai satu hak pengeluaran. Tetapi sehingga hari ini polisi ataupun cita-cita nak menjadikan Malaysia sebagai hak pengeluaran otomotif masih tak dapat. Sebab apa? Adakah sebab prasarana ke facility? Adakah sebab urusan semua manusia? Adakah sebab perolehan bahan mentah ataupun struktur cukai? Kita tak tahu. Jadi sekiranya kita dilibatkan, sekurang-kurangnya pekerja di peringkat bawahan ni boleh memberi input
kepada kerajaan dan juga pemain-pemain industri apa sebenarnya yang kita perlukan untuk mencapai itu. Okay? Kita tidak lagi boleh melihat union ni ataupun organisasi pekerja ni sebagai satu pertubuhan yang subversif yang selalu nak menentang, ya tidak. Kita juga bertanggungjawab terhadap negara ni dan berusaha bersama-sama untuk membangunkan negara ni. Jadi jika pekerja dilibatkan, barulah kita nampak bahawa pekerja dan majikan tu saling memerlukan. Kalau katalah pelaburan dibawa daripada negara sini kan, tetapi tak ada pekerja yang nak buat, dah terpaksa kita import pula pekerja kan. Jadi ada pemain import pula kan. Tadi ada pemain utama, ini pemain import pula. Jadi input daripada pekerja juga boleh menjadikan suatu dasar tu lebih berkesan. Jadi kita menyeru kepada pihak kerajaan supaya dasar-dasar, tak kira kalau saya dasar otomotif lah, mungkin ada dasar lain, dasar pertanian ke kan, dasar industri tekstil ke apa ke. Jadi libatkanlah organisasi pekerja sebagai pemain industri juga. Itulah mungkin olahan saya. Terima kasih saudara pengurusi. Terima kasih. Hanya satu saya nak sentuh, Ya, saudara K. ya. Kalau kita lihat baru-baru ni di media ada menyatakan orang kata industri otomotif pada tahun ini ataupun pada penggal ini mencatatkan orang kata keuntungan tertinggi. Oh, Keuntungan tertinggi. Jadi mana mungkin pengeluaran. Jadi bila kita cakap tentang mencatatkan keuntungan tertinggi, dan tentu yang menghasilkan semua itu akan melibatkan pekerja di sana. Jadi mungkin dikala orang kata pekerja diminta untuk bekerja orang kata lebih masa ataupun orang kata dalam mengeluarkan pengeluaran ini, adakah pekerja-pekerja tersebut sepatutnya diberi dalam bentuk ganjaran yang orang kata yang sesuai pada orang kata nilai kerja mereka ketika itu? Adakah ini berlaku dalam industri otomotif pada waktu kini? terima kasih saudara. Daripada input yang diberikan oleh kesatuan-kesatuan gabungan, saya mendapati mereka menerimalah ganjaran yang sepatutnya mereka terima. Tetapi tak semualah. Kita ada industri yang kita nampak besar tetapi jualannya agak sikit. Walaupun begitu, faedah-faedah mereka tak pernah lagi dikurangkan lah. Sekurang-kurangnya faedah yang sedia ada tu masih lagi dikekalkan, dan bagi yang mendapat keuntungan tu mereka beri semula kepada pekerja, memang ada dapat lah. Itu yang saya selalu berhubung dengan kesatuan-kesatuan gabungan. So macam mana, bagaimana kan, apa yang mereka dapat, okay? Adakah setimpal, ada kalau tak setimpal tu macam mana kita nak runding. So kita kena bagi input-input seperti itulah supaya kesatuan gabungan ni ada keberanian sikit untuk berunding dengan pihak majikan. Terima kasih saudara K yang memberi mengenai industri otomotif juga.